ialah apa yang hawa nafsu suka, dan perkara sebaliknya ialah Allah dan Rasul tak suka. Jadi sebagai manusia kita diberi pilihan untuk memilih antara dua pilihan tersebut. Bagi orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat, maka dia akan membuat pemilihan yang pertama, iaitu lebih menyukai apa yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah, serta dia menafikan ataupun menolak apa yang menjadi kasih sayang dan kecintaan kepada hawa nafsu dia. Sebagai contoh, posisi pilihan ini kita boleh tengok dalam pengertian atau penisbahan cinta dan kasih sayang ini di dalam surah yang ke-9. Bila kita rujuk surah yang ke-9, iaitu surah At-Taubah. Saya mengajak pendengar-pendengar sekalian, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, semua muslimin muslimat, merujuk surah At-Taubah ayat yang ke-24, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." At-Taubah ayat 24. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bila kita merujuk kepada Taubah ayat 24 ini, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang pengertian cinta, pengertian kasih sayang yang ditebarkan dalam diri manusia sebagai unsur humanity, kemanusiaan itu sendiri. Yang mana menerusi ayat ini, Abdullah Nasih Ulwan sebagai contoh di dalam kitab dia Al-Hub fil Islam, iaitu membicarakan tentang kasih sayang di dalam Islam, telah mempredikatkan ataupun membuat pembahagian bahawa kasih sayang dan cinta itu terbahagi kepada 3 pembahagian. Yang pertama ialah ketingkatan cinta yang paling tinggi. Dan yang kedua, tingkat cinta yang paling sederhana. Dan yang ketiga ialah tingkat cinta yang paling rendah. Di dalam kitab tersebut juga disyarahkan oleh Abdullah Nasih Ulwan yang dikatakan tingkat cinta yang paling tinggi ialah yang disebutkan di hujung ayat itu, iaitu mereka yang benar-benar beriman, menyintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya dan berjihad pada jalannya. Jadi disebutkan 3 perkara tingkat cinta yang paling tinggi. Pertama ialah Allah, yang kedua ialah Rasul, dan ketiga berjihad pada jalannya. Manakala tingkat cinta yang kedua yang dikatakan sebagai sederhana, apa yang disebutkan di dalam permulaan ayat, sebagai contoh unsur kemanusiaan memang Allah letak sebagai fitrah, iaitu cintakan kepada bapa, cintakan kepada anak-anak, cintakan kepada ahli keluarga, cintakan kepada saudara, cintakan kepada isteri, cintakan kepada harta yang kita bertungkus lumus, berjerih payah mencari harta tersebut dengan hasil kita sendiri. Dan kita juga cinta kepada perniagaan yang kita takut atau mungkin kita mengalami kerugian. Dan kita juga cinta kepada rumah, tempat kediaman, yang mana tempat tersebut menjadi sumber keselesaan dan kenyamanan kehidupan kita.
Itu tingkat yang kedua. Tetapi persoalan yang lebih jauh, apakah peringkat cinta yang paling rendah di dalam ayat tersebut dihimpunkan pada konsep tersebut, iaitu tingkat cinta yang paling rendah ialah bila manusia mencintai peringkat yang kedua lebih daripada peringkat yang pertama. Maksudnya kita mencintai isteri, kita mencintai bapa, anak, saudara dan keluarga lebih daripada kita mencintai Allah, Rasul dan jihad pada jalan. Itu adalah tingkat cinta yang sebagai manusia, bila Allah meletakkan fitrah kepada cinta yang kedua adalah sebagai landasan ataupun lorongan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dia bukanlah menjadi tuan, dialah akan menjadi keutamaan. Sebagai contoh harta. Bila kita mencari harta sebagai contoh sebagai manusia, memang kita memerlukan harta untuk memberi kelangsungan hidup sebagai manusia. Harta untuk memudahkan urusan kita sebagai manusia. Tetapi dia bukan keutamaan, dia bukan tumpuan. Sebaliknya, harta dijadikan sebagai sarana untuk mencintai dan menghargai Allah, redha Rasulullah dan menggunakan hal tersebut berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Bila kita melihat kepada komponen yang disebutkan ayat tersebut, dia dan mengambil tiar dari kisah perjuangan para Rasul, para Nabi yang diceritakan dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila Allah menyebutkan bapa-bapa, secara umum bila melihat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walaupun dalam takdir Nabi Allah Ibrahim terbawakan ataupun berartikan seorang berhala lebih jauh sebagai seorang pembuat patung berhala. Tetapi dari sisi kemanusiaan sebagai contoh, Nabi Ibrahim sebagai manusia memang ada fitrah kasih dan sayang kepada bapa dia. Tetapi bila kasih dan sayang kepada bapa itu berada pada ranking dan tahap yang kedua. Dan dalam perjalanan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang Nabi dan Rasul, dia perlu sedar bahawa tempat tujuan cinta dan kasih sayang yang lebih utama ialah kepada Allah. Jadi apapun perjalanan hidup yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, apa yang dilakukan oleh bapaknya memang tidak sejalan dari sudut falsafah agama, dari sudut teologi dan ajaran serta dakwah yang dibawa oleh beliau sendiri. Walaupun demikian dari sudut cinta dan kasih sayang seorang anak, Nabi Allah Ibrahim tetap mengasihi bapa dia. Tetapi cinta kepada Allah itu lebih utamalah sehingga menyebabkan kisah Nabi Allah Ibrahim ni boleh kita jadikan sebagai panduan. Kalau kita tengok kalimah seterusnya iaitu kalimah saudara. Saudara ni kita boleh rujuk kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia mempunyai saudara-saudara yang lain, anak kepada Nabi Allah Yaqub. Tetapi dalam suasana tersebut, Allah mentakdirkan beliau ini difitnah, dikhianati, dicemburui oleh adik-beradik dia yang lain. Walaupun pada hakikat di penghujung, mereka ini disatukan dan didamaikan kembali oleh Allah. Walaupun Nabi Allah Yusuf alaihi salam tetap mengasihi dan menyayangi adik-beradiknya yang lain, tetapi urusan yang berkenaan dengan kecintaan kepada Allah lebih diutamakan oleh beliau. Kalau melihat kepada kalimah isteri sebagai contoh, kita dapat lihat dalam kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Isteri beliau sendiri antara orang yang membelakangi ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Lut sehingga bersekongkol dengan kaum dia yang menyalahi fitrah, menyalahi sistem sosial yang ada pada ketika itu. Walau bagaimanapun sifat sebagai manusia, suami tetap menyayangi seorang isteri. Tetapi kecintaan kepada Allah itulah yang lebih tinggi daripada nilai isteri itu sendiri di sisi seorang suami. Bagaimana pula dengan contoh-contoh yang lain, kaum kerabat. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai kaum kerabat.
Bahkan Nabi SAW berada di persimpangan antara kasih sayang seorang bapa saudara yang bernama Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah diberi hidayah oleh Allah sehingga menjadi seorang pejuang, seorang penjihad di jalan Allah. Tetapi adakah Nabi Allah SAW tidak mengasihi bapa saudaranya Abu Talib? Nabi juga mengasihi Abu Talib. Tetapi hidayah, tetapi petunjuk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kasih sayang Nabi itu sendiri, Nabi berusaha kalau boleh untuk mengislamkan dan mengimankan semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terhad kedudukan sebagai seorang nabi adalah sebagai penyampai. Tetapi kedudukan pemberi taufik, kedudukan sebagai pemberi hidayat adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada tajuk kita iaitu cinta Ramadan. Bila kata kita cinta kepada bulan Ramadan sebagai contoh, jadi sebelum saya teruskan, Ustaz Dasuki, macam mana suara okey ke? Okey. 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 Okey, insya-Allah. Jadi kembali pada berkaitan dengan persoalan bulan Ramadan. Bila kita sebut bulan Ramadan sebagai contoh, di bulan Ramadan ini ialah satu madrasah, satu tarbiyah khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Baik, kalau kita perhatikan, ini adalah salah satu tarbiyah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada contoh dalam surah Al-Baqarah 183 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba yakni ay furida, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana juga telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Moga-moga ataupun agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyentuh tentang tiga aspek ataupun tiga komponen yang utama. Pertama ialah soal keimanan, yang kedua ialah soal syariat perintah berpuasa, yang ketiga ialah persoalan tentang takwa. Jadi bila kita sebut tentang puasa, isu dia ialah ada keimanan, ada puasa syariat itu sendiri dan ada juga persoalan takwa sebagai integriti ataupun target yang terakhir. Bila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, yang menjadi persoalan ialah puasa Ramadan ini memberikan konsep yang jelas kepada kita. Memberikan satu penerangan yang detail, penerangan yang terperinci. Sebagai contoh, bila kita nak memulakan puasa, poin yang paling penting dan utama ialah niat itu sendiri. Niat itu sendiri adalah senjata utama sebagai persediaan bagi mental kita sebelum kita berhadapan dengan persediaan zahir. Sebab itu pada konsep niat itu ada kalimah yang terakhir, apa-apa ibadah sekalipun, kalimah terakhir, dua kalimah terakhir, lillahi ta'ala. Ini adalah persediaan mental apa jua bentuk ibadah yang kita lakukan, sama ada puasa seperti mana yang kita bincang pada malam ini ataupun ibadah-ibadah yang lain, paksi dia ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalimah terakhir lil betulan. Dikatakan kita itu berpuasa bulan Ramadan, bukan kita berpuasa kerana Ramadan. Kalau Allah takdirkan kewajipan berpuasa itu, kalau ditakdirkan pada bulan yang lain, maka kita akan berpuasa di bulan yang lain. Bukan puasa itu kerana Ramadan, tapi kerana Allah. Kalau kita ambil satu pendekatan, kalau kita berpuasa kerana lapar sebagai contoh, manusia-manusia akan memberontak. Manusia-manusia mungkin akan berganas-ganasan kerana nak merebutkan makanan kerana mereka berpuasa bukan kerana Allah, tetapi kerana
Jadi aspek mental penting ini sebagai satu persediaan yang kita sebut sebagai jangan kita fokuskan pada bulan Ramadan ini, bukan saja bulan ini atau sebelum ni, sebelum ni dah terlepas, tetapi kita belajar satu benda bila kita berhadapan dengan Ramadan pada tahun ini ataupun Ramadan seterusnya. Fokus kita yang paling utama bukanlah untuk meraih apa yang kita sebutkan dalam Islam sebagai konsep pahala. Bukan saya nak mengajar tuan dan puan-puan agar pahala. Tidak. Kita suatu ibadah, kita buat sesuatu amal yang kita nakkan ialah pahala. Tetapi fokus tersebut yang saya nak ialah itu adalah kerja Allah. Maksud saya nak bagi pahala ke tak bagi pahala tu itu kerja Allah. Tetapi harapan untuk setiap ibadat kita berpahala itu kerja kita. Jadi saya harap ayat saya ni jangan dispin atau dimanipulasikan, faham? Bukan nak suruh kita menghindari pahala, fokus utama kita ialah nak membentuk kita mengharap kita mendapatkan pahala. Kerja berpahala, nak bagi atau tak bagi itu adalah ya Allah. Yang pertama nak dapatkan ibadat kita ini dinilai berpahala ialah pada konteks persediaan mental niat tadi lillahi ta'ala dan nak mencapai integriti martabat taqwa. Sebab itu sebagai contoh, kalau saya nak lanjutkan takut masa pun panjang, jadi saya bagi pula round kepada Ustaz Dasuki lah, kita sambung pula round yang kedua. Saya takut jadi terbabas, jadi macam kuliah 2 jam, tak apa. Jadi saya bagi round kepada Ustaz Dasuki lah. Tapi sebelum tu saya bagilah sedikit clue ataupun sedikit soalan. Jadi sebagai seorang Islam Ustaz, bersempena dengan Ramadan lusa lah, insya-Allah kita sama-sama berpuasa. Jadi apakah sarana-sarana ataupun bekalan-bekalan yang sepatutnya ada pada diri seorang Muslim yang beriman untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini Ustaz? Dipersilakan. Tak ada. Ya ke? Allah. Tak apalah, tak. Belai-belai lah, bubuhlah sikit-sikit. Ya, ya.
segala petunjuk Allah. Tunjuk Allah dalam hidup kita ni. Allah dia tunjuk jalan hidup yang sebenar, bukan jalan hidup yang palsu. Segala yang ditunjuk oleh Freemason, yang ditunjuk oleh yang disebut dengan sekular, yang ditunjuk dengan pahaman-pahaman yang ada ni, yang ni semua sesat, dalalah. Tapi yang ditunjuk daripada Al-Quran ni dipanggil bayyinatin minal huda, menerangkan segala petunjuk Allah dalam hidup manusia, wal furqan, dan untuk nak dibezakan dalam hidup kita di antara kebenaran dan kebatilan. Ini ditujuan. Oleh demikian, pada diri kita sebelum kita masuk Ramadan ni, siapkan dua-dua pada diri kita. Siap yang pertama, siap luaran kita. Luaran kita ni sebagai hamba Allah. Dalaman pun sama juga. Kena bersiap pada diri kita. Bersiap dengan cara bagaimana? Menapangkan dada kita, menampakkan kita ni hambanya. Kita kena rasa demikian, hamba Allah. Tak kira kamu raja ke, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu tuanku ke, kamu siapa pun, kamu hamba Allah. Kamu kena puasa bermula daripada subuh, kamu kena berakhir sampai pada maghrib. Dia panggil demikian. Tak kira lah jawatan apa pun kamu. Tapi kamu kena rasa kamu ni hamba aku, katanya Allah. Dia ajar demikian untuk kita bulan Ramadan. Lalu, bila kita boleh buat persiapan ini pada diri kita, maknanya kita menyediakan diri kita ni untuk ditarbiah oleh Allah, untuk dididik oleh Allah, barulah kita layak untuk dapat la'allakum tattaqun. Tapi kalau sekiranya kita ni tidak menyediakan diri kita, tak menyediakan keluarga kita untuk ditarbiah dan dididik, maka kita akan dapati Ramadan ini akan masuk sebagaimana bulan-bulan yang lain dalam hidup kita. Jadi saya sendiri banyak pengalaman dengan Ustaz Auni ni. Sewaktu mana kat Mesir di Amdul Rasul, sewaktu mana belajar dahulu bersama dengan beliau, dalam bulan Ramadan kita rasa macam mana orang-orang Arab menjadi sepemurah-pemurah manusia. Saya ingat lagi waktu mana belajar di Amdul Rasul tu, waktu mana nak pergi cari makanan Ustaz Auni, waktu mana belajar di Universiti Al-Azhar tersebut, nak cari makanan berbuka puasa tahun pertama, ingat keluar daripada rumah kita tu, yang Ustaz Auni ingat waktu mana bergegar kan, rumah kita zilzal tu, berlaku gegaran. Lepas pada tersebut, bulan Ramadan, kita berlaku bulan Ramadan, keluar nak pergi cari makanan. Waktu mana cari makanan, berhenti kereta mewah, kereta besar, kereta gelap. Anda ingat anda dengan Ustaz Auni ke Ustaz Abdul Manaf? Anda berjalan waktu tersebut. Kemudian waktu mana berhenti tu, seorang orang kaya yang turun, driver dia turun, bodyguard dia turun, dia pun sebut, dia kata, "Anta minin," dia sebut. "Kamu daripada mana?" Kita pun jawab, "Malaysia," daripada Malaysia. Dia sebut demikian. Kita jawab, "Anta sakin fin," dia tanya, "Kamu tinggal kat mana?" Kita jawab, "Fi Baitul Ugrah," di rumah sewa. Kita jawab demikian, rumah sewa. "Kam ma'ak," dia tanya, "Dengan kamu berapa orang?" Kita sebut, "Sab'ah nafar." Tak silapnya 7 orang kita duduk kan, satu rumah kita tersebut. Kemudian bila sebut begitu, dia kata, "Ta'ala ya bani, ta'ala ya bani." Dia sebut, "Mari dekat sikit wahai anakku," dia kata. Kita pun pergi dekat dengan dia. Dia tekan bonet kereta tu, angkat tu, terbuka bonet dia tu, ada ayam yang penuh dalam bonet ni. Ayam yang penuh dalam bonet kereta dia tersebut. Dan dia kata, "Khuz ya bani, ambil sebanyak mana yang kamu nak ambil." Kita pun dia suruh ambil tu, kita pun terekam tu, ambil 7 ekor tu. Kita ambil, waktu tu ambil 4 ekor. Ambil 4 ekor tu, tarik selur-selur, dia tengok, "Dah ya bani, apa ni anakku?" dia sebut. "Dah ya bani." Kita pun kata, "Firah, ayam," kita sebut. Dia kata, "Kam ma'ak," berapa orang dengan kamu? Kita kata, "Sab'ah nafar." "Sab'ah nafar. Khuz kaman," dia kata. "Tak cukup ni, muskifayah, tak cukup ni," dia kata. "Ambil lagi." Kita ingat ke dia nak marah, kita ambil 4 ekor. Rupa-rupanya dia suruh tambah lagi. Orang Arab kan, bila masuk bulan Ramadan, dia jadi sepemurah-pemurah, menjadikan diri mereka tu bersedia untuk dapat tarbiyah dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya masuk Syawal kedekut balik orang Arab kan. Orang Arab Mesir terutamanya, bulan Ramadan pemurah, tapi masuk Syawal balik semula pada asal di kalangan mereka sebut. Walau mana sekalipun, saya nak sebutnya tentang bila kita masuk bulan Ramadan ni, bulan yang Allah nak tarbiyah pada diri kita. Dalam Allah nak didik pada diri kita, menjadi semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita ni nak jadikan diri kita ni, nak suruh dekat dengan Allah, kamu kena ada takwa pada Allah. Macam mana nak suruh takwa pada Allah? Kamu siapkan diri kamu. Bulan Rejab,
bulan Sya'ban, kemudian terus pada bulan Ramadan. 3 bulan ini merupakan bulan didikan untuk merapatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ni di antara cinta Ramadan lah yang sepatutnya ada pada diri kita lah. Ustaz Auni sendiri, Ustaz Auni nak jadi cinta Ramadan ni berkesan pada diri kita nya macam mana Ustaz Auni? Cuba Ustaz Auni jawab pula sikit. Okey, terima kasih atas saranan-saranan, penjelasan-penjelasan dan pencerahan daripada sahabat ana Ustaz Dasuki. Dan sebelum tu, bila kait dengan cerita Arab tadi, sebenarnya bukan ana kot, dengan Ustaz Manah kot, Ustaz Dasuki. Ya, ya. Baik. Berkenaan dengan perkaitan cinta Ramadan itu sebagai contoh. Jadi bila kembali kepada ayat Baqarah 183 tadi, yang mana bila Allah memfirmankan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah kebiasaan lafaz ataupun perkataan yang digunakan oleh Allah bila dia mensyariatkan atau memfardukan sesuatu ibadah yang sifat dia besar ataupun sifat dia khusus, sama ada solat, puasa dan ibadah-ibadah khusus yang lain, Allah guna dengan lafaz wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita harus memerhatikan clue ataupun targeted utama berkaitan dengan kalimah wahai orang yang beriman. Sebab bila dikaitkan dengan unsur ataupun falsafah ibadat tersendiri, memang orang Islam yang mempunyai nilai keimanan yang sebenar saja yang mampu ataupun boleh, dengan kata lain menyanggupi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum kita bercakap, ini bukan nak mengaitkan, bukan nak merendah ataupun mengata kepada sesiapa. Sebagai contoh, bila kita ambil sifat sebagai orang Islam secara umum, sekiranya seorang Islam itu tidak mempunyai teras, asas ataupun nilai-nilai keimanan yang kukuh, mantap ataupun mampan kita sebut, nescaya apa yang boleh kita lihat berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadat salat. Bila ditanyakan apa agama kita, agama Islam, tetapi tak mau semayang. Kenapa seorang Islam tetapi meninggalkan ataupun mengabaikan ibadah sembahyang? Bila tanya, kamu orang Islam? Ya, saya orang Islam. Tapi bila bari bulan Ramadan, dia menganggap bulan tersebut seperti bulan-bulan yang lain. Maksudnya bulan lain boleh makan, boleh minum, tapi mari bulan Ramadan pun mereka tak menyanggupi ibadah yang difardukan oleh Allah, nama puasa ni, mereka tak berpuasa. Ataupun bila mari kekayaan kepada mereka, bila Allah perintahkan zakat, mereka lari daripada membayar ataupun menunaikan zakat hak-hak atas harta tersebut. Inilah nilai ya ayyuhallazina amanu. Sekiranya seorang Islam tidak mempunyai nilai dan tahap keimanan yang sebenar, nescaya kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun falsafah ibadah yang diberikan oleh Allah itu pasti akan tergendala ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris fail. Sebab nilai yang sebenar ialah hanya orang Islam yang mempunyai nilai keimanan tersebut. Bila Allah menentukan puasa, Ustaz Auni, minta maaf Ustaz Auni. Line Ustaz Auni ni slow sangat internet. Boleh jadi kerana line ni kita putus-putus dan tak dengar langsung dah sekarang ni. Jadi kemudian ada pula di kalangan sahabat-sahabat kita tanya, Ustaz Auni ni nama John tu datang daripada mana? John mana nama tu? Tanya, tak boleh nak jawab Ustaz Auni. Ustaz Auni lain masih dalam keadaan yang terputus-putus. Walaupun sekalipun saya ucap terima kasih banyak-banyaklah di atas kesempatan kita pada malam yang baik ini dan saat yang baik ini kita cuba adjust biar kita ada ruang yang elok, line yang clear untuk kita dapat sambungan. Sekarang Ustaz Auni ni jadi kerah dah sekarang ni. Jadi kerah dah. Jadi
Saya pohon banyak-banyak kemaafan di atas masalah teknikal kita ini, dan kita cuba dapatkan pada malam-malam yang lain, dan insya-Allah pada malam besok kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Syari. Insya-Allah pada malam besok kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Syari yang akan berbicara tentang, lepas pada tarawih insya-Allah kita akan berbicara tentang mengenai salah faham terhadap Ramadan. Insya-Allah tajuk yang demikian insya-Allah. Sayang sekali malam yang baik ini Allah tak bagi ruang untuk kita nak sambung terus perbincangan kita ini. Saya nampak Ustaz Auni pun dah kerah dah dalam keadaan yang sebegitu. Sebelum dua-dua keras, baik kita berhenti, dia panggil demikian. Mudah-mudahan demikian. Jadi terima kasih sekali lagi lah di atas kesempatan sahabat-sahabat yang turut serta pada malam ini. Dan malam besok tuan-tuan jangan lupa, insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Syari, dan petang besok kita bersama dengan sahabat di Brunei Darussalam insya-Allah. Petang besok tuan-tuan jangan lupa untuk kita mendengar bicara-bicara dan perbincangan tentang mengenai bagaimana Ramadan daripada Brunei. InsyaAllah mudah-mudahan demikian. Jadi walaupun sekali dah mula keras dah. Saya nampak saya pun dah mula keras. Jadi memang betul-betul malam ni mengganggu pada kita. Di peringkat di live di Instagram tu nampak dah keras dah semua tu. Jadi walaupun begitu, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati di sisi Allah. Terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan pada geng Ustaz, page geng Ustaz Cintakan Ulama. Tuan-tuan boleh ke page tersebut, ataupun tuan-tuan boleh sama-sama untuk kita like terhadap page ini sendiri, kerana kita sedang menggerakkan sumbangan-sumbangan untuk frontliner dan sebagainya. InsyaAllah malam besok tuan-tuan kita akan cuba dapatkan dengan Ustaz Kamal Syari pula insyaAllah. Tuan-tuan jangan lupa untuk bersama. Sebelum daripada ni kita beberapa orang dah selebriti dan sebagainya. Malam esok insyaAllah dalam pukul 9 lebih begitu juga kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Syari, ataupun lepas pada tarawih insyaAllah pada malam besok. Ya, tuan-tuan jangan lupa untuk kita bersama Ustaz Kamal Syari, dan kemudian malam ni Ustaz John. Tapi Ustaz John, Ustaz Auni, dia sebenarnya nama John ni dikenali di kalangan sahabat-sahabat waktu mana belajar dekat Mesir dahulu. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada pertemuan kita ni. Saya nampak dah kerah dah dalam Instagram. Dalam Instagram dah kerah dah, cuma dalam Facebook je tak kerah-kerah lagi dia panggil. Jadi insyaAllah kita akan berbicara pada malam besok pula insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita, dan Allah jadikan banyak kebaikan-kebaikan dalam pertemuan sebegini. Banyak sebenarnya ilmu Ustaz Auni ni, tapi kita sayangnya lain kita tak berapa sesuai dan tak dapat nak cover keadaan sebegini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة